Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dewan sekalian. Bertemu kita dalam gelanggang forum. Topik kita pada hari ini, falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik buruknya media sosial di dalam kalangan masyarakat. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana para panel yang hebat ini akan merungkai kesan baik dan buruk media sosial. Panel pertama kita yang cantik lagi ayu orangnya, Puteri Syazwani binti Syariful Yazan. Panel kedua kita yang baik budi pekertinya, Lailatul Jia'izah binti Zakaria. Dan panel ketiga kita yang lantang bersuara, Siti Humairah binti Abdul Pakri. Nampak warga dewan kita, khususnya para jejaka, tak senang duduk melihat kejelitaan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Selamat datang kepada para panel. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, falasi adalah hujah yang lemah atau cacat atau mengandungi kesalahan logik. Falasi juga terbahagi kepada dua, iaitu falasi formal, iaitu lemah, mudah dikesan. Falasi informal pula tidak mudah dikesan, yakni kompleks. Media sosial pula, seperti yang masyarakat kini gunakan, adalah sejenis media yang digunakan secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Antara contoh media sosial adalah Twitter, Facebook, YouTube dan TikTok. Soalan saya pada panel pertama, apakah falasi yang terdapat di dalam media sosial kesan baik dan buruk dalam masyarakat kita sekarang? Okey, baik. Nama saya Puteri Syazwani dan saya merupakan panel pertama. Okey, jadi terima kasih kepada saudari pengerusi atas soalan tersebut. Okey, kita tahu definisi falasi adalah satu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita, dan kita kata paling mudah lah kan untuk difahami adalah salah tanggapan kita lah terhadap tajuk kita ni media sosial. Okay, jadi menurut tajuk kita hari ni adalah salah tanggapan yang terdapat dalam media sosial dan kesan buruk dalam masyarakat. Okay, seperti kita tahu media sosial ni mempunyai pelbagai platform. Okay, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada Snapchat dan juga TikTok dan pelbagai lagi lah platform social media yang mempunyai peranan dan juga kegunaan yang berbeza. Okay, tapi saya nak ambil satu contoh lah platform which is TikTok. Sebab kalau kita nak cerita satu-satu platform ni memang banyak lah kan. So saya akan ambil satu je platform untuk saya nak hujahkan hari ni, iaitu TikTok. Okay, TikTok ni kalau kita tahu kan, kita scroll TikTok ni kan, dia lebih kepada video, konten TikTok ni dia lebih kepada video. Dan dulu time TikTok ni diwujudkan, orang tak download sangat sebab orang tentu anggap yang TikTok ni macam video sekadar untuk gelek-gelek. Sebab kita ada tarian ni macam, bukanlah tarian tapi macam banyak remaja time tu banyak menggunakan TikTok untuk buat tarian yang tak berapa yang manfaat lah macam tu. Okay, jadi tapi sekarang kalau kita tengok TikTok ni dapat mempunyai banyak macam manfaat tau. Sebab masih ada lagi tarian gelek-gelek tu, tapi ada juga manfaat lain seperti information kita terhadap satu berita ke ataupun motivasi. Lepas tu ada awareness tentang mental illness. Kalau kita tahu mental illness sekarang dah macam-macam dah. Ada depression, ada anxiety. Itu common lah, tapi ada untuk saya sendiri, saya baru tahu yang satu mental illness ni nama dia ADHD. So macam nama ADHD ni adalah illness barulah bagi saya untuk saya tahu tentang penyakit tu lah kan. Dan dia bagi macam kita dedahkan dalam banyak-banyak benda selain daripada tarian tu. Tu TikTok sekarang lah. Okay, jadi TikTok sekarang dah jadi macam platform yang paling famous
di seluruh dunia. Kita tahu kan media tu memang sangat famous dan saya tak adalah jumpa lagi kalau saya kata ada TikTok tak, mesti dia orang kata ada. So jadi TikTok macam yang saya cakap tadi, TikTok adalah mempunyai platform yang sangat banyak orang pakai dan juga famous. Okay, kita balik pada soalan di mana kesan baik buruk media sosial dalam masyarakat kita. Okay, seperti saya terang tadi, TikTok ni berbentuk konten video dan kesan baik dalam konten video ni adalah masyarakat kita adalah macam perkara yang tradisional. Ada yang tarian tradisional, ada yang cara makanan tradisional ataupun kan kita dulu ada macam apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat macam orang tua kata dulu kan. Anak dara tak boleh duduk dekat tangga macam tu kan. So macam tu pun ada dekat TikTok tau. Dia orang macam bagi pendedahan lah tentang tradition kita. Tapi saya nak cerita yang mana kita ada itulah tarian tradisional. So saya saya nak cerita di mana sejak PKP berlaku kan, makin ramai orang yang menggunakan teknologi dan platform social media lah. Oleh itu platform seperti TikTok ni dia dapat menunjukkan kepada generasi baru tentang tarian tradisional mengikut negeri dan dia mengekalkanlah tradisi yang lain. Okey. Jadi kesan baik itulah kesan baik. Kalau kesan buruk pula berlaku pada masyarakat kita adalah memfitnah seseorang sampai menjatuhkan maruah, imej dan nama baik seseorang tersebut. Okey, baik. Pengalaman saya yang sudah lama jugalah main TikTok ni kan, ramai juga dalam masyarakat Melayu ni, terutamanya Islam lah kan, saya nak tekankan, di mana mereka selalu fitnah seseorang kerana tariannya, okey, ataupun kerana kontennya. Okey, saya nak jelaskan di mana masyarakat kita ni selalu menyalahkan individu tersebut kerana tidak menutup aurat. Kalau kita nampak je orang duk menari dekat TikTok kan, mesti kita macam kau ni Islam tapi tak tutup aurat. Tapi kita tak tahu dia tu bangsa apa. So orang kita, masyarakat kita, dia tak tahu orang tersebut bangsa apa, bahasa Cina ke bahasa India ke, mereka tak tahu pasal benda tu. Tapi mereka terus menghukum. Dia menghukum kata dosa, haram, apa semua. Sampai orang yang konten tu lah, yang creator tu terpaksa buat video lagi satu untuk menunjukkan bahawa saya bukan Islam. So saya jadi macam kesian lah kat dia, dia terpaksa jelaskan benda tu. Sedangkan kita pun boleh tengok dekat nama dia sendiri pun, nama dia bukan macam nama orang Islam. Tapi itulah salah tanggapan dan kesan buruk lah kita terhadap masyarakat kita. Okay, dan kita pun tak perlulah, kita perlu sedarlah bahawa jika seseorang tu tak menutup aurat sekalipun, kita tak perlu untuk mengecam sehingga menghukum seseorang tersebut. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Wah, nampak menarik tentang platform TikTok. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa platform TikTok juga ada memberi manfaat seperti information terhadap sesuatu perkara. Bolehkah panel kedua kita, iaitu Saudari Lailatul, terangkan tentang apakah falasi mengenai media sosial yang membuatkan panel kedua ingin berhujah pada forum kita kali ini dan apa yang akan terjadi jika falasi tersebut didakwa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita, Siti Nur Atika, atas soalan yang diberikan. Okey, so kita lihat kembali kepada tajuk kita lah, apa yang kita kupaskan hari ini ialah mengenai falasi yang terdapat dekat media sosial, kesan baik dan buruk dalam kalangan masyarakat. Okey, seperti yang dikatakan oleh moderator kita lah mengenai maksud falasi sebentar tadi, macam panel pertama juga bagi tahu tentang maksud falasi. Jadinya saya ingin menyentuh tentang mengenai website. Okay, website ini ataupun dikenali sebagai laman sesawang ataupun tempat utamalah untuk halaman website yang berkait antara satu sama lain dan boleh dicapai melalui halaman utama dengan menggunakan browser. So antara website yang sering kita gunakan ataupun yang kita tahulah antaranya ialah Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari dan sebagainya lah. So dekat website ini ramailah individu yang memberikan atau kata-kata ataupun hujah mengenai sesuatu perkara. Website ini adalah satu media sosial lah yang digunakan oleh individu-individu lah untuk merosakkan pemikiran orang lain dengan menulis artikel-artikel ataupun blog atau sebagainya lah dekat website.
So antara falasi yang dilakukan di website adalah mengenai isu politik ataupun isu agama dan lain-lain isu lah. Contoh bagi isu politik yang ada dekat dalam website ini adalah mereka ni menghasut orang ramai benci kepada kerajaan. Selain itu, diorang juga gunakan website ini untuk menyebarkan maklumat palsu lah yang boleh menggugat keselamatan negara. And then ataupun memfitnah seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah, imej dan nama baik orang tersebutlah dekat mata masyarakat. So ada satu artikel yang keluar sebelum ni adalah kat situ mengatakan yang dekat Lahad Datu ada pencerobohan. So dekat situ dia mendakwa ada 500 orang tentera Kesultanan Sulu yang sudah mendarat di Sepanggar Bay dengan pitas. Tapi pihak polis dapat tahu tentang berita tu and then dia menafikan dan memberi nasihatlah kepada orang ramai untuk tidak percaya tentang berita palsu tu. Selain itu, bagi isu agama pula yang terjadi pada zaman dahulu dah sampailah sekarang, iaitu isu Islamofobia yang sudah lamalah bertapak dekat media sosial ni sejak bertahun-tahun yang lama. Kat mana kat situ Islam dianggap sebagai agama teroris. Ada gerakan yang mengaku mereka adalah Islam walaupun segala gerak-geri dan tingkah laku mereka ni tak menunjukkan mereka adalah Islam. Tapi menulis di website mereka adalah agama Islam. Ada satu kes di daerah Rohingya, Myanmar yang dihuni oleh penduduk yang beragama Islam. Dekat sana mereka dibunuhlah serta dibuang negara hanya kerana mereka ini beragama Islam. Mengapa penganut Buddha dekat sana tak dipanggil teroris oleh media massa dan tidak disebarkan di media sosial? Banyaklah dekat website mereka gunakan untuk menghina agama dan membuat hujah yang ingin menghasut masyarakat lah agar membenci agama Islam ni. Dan membuat penyebaran agama Islam yang sesat dan ataupun ideologi yang bertentangan dengan negara komunisme. Dan yang paling banyak disebarkan di website adalah mengenai ajaran Nabi terlebih lagi lah ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyaklah surah-surah Nabi yang telah diputarbelikkan dan atau ditukar ke dalam website. Dan isu yang terakhir iaitu isu lain-lain antaranya ialah aktiviti penipuan yang melibatkan laman dan penyebaran berita palsu. Pelanggaran hak cipta dengan mengedar ataupun berkongsi kandungan berbentuk imej, video, visual ataupun audio lah tanpa kebenaran pemilik. Sebagai contoh ada kes dululah yang penculikan seorang perempuan, katanya diculik walhal perempuan itu mengikut teman lakinya, ikut teman lakinya lah situ. And then kebaikan falasi inilah dalam media sosial yang saya fokuskan adalah website. Kebaikannya adalah memudahkanlah dari segi kita untuk mencari maklumat ataupun menyebarkan maklumat-maklumat yang penting lah, yang bermanfaat kepada orang ramai. Ini kalau keburukannya pula ialah individu-individu yang baca perkara tu, kalau diorang tak punya ilmu yang luas, mereka akan mudah terpercaya. Mungkin benda tu betul ataupun mungkin benda tu salah. Kita tak tahu, kadang orang yang tak tahu apa-apa ni, kadang-kadang diorang baca, diorang mudah terpercaya. Dan jika ianya bukan perkara yang berlaku depan mata, masyarakat mungkin akan mudah terpercaya. So, bagi macam jika kalau website tu didapati palsu, ataupun ada orang yang buat laporan lah, senang cerita, berita tersebut akan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Mata Media Malaysia SKMM lah, dengan Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM. So, melalui dia menggunakan kaedah-kaedah terperinci lah yang mungkin membabitkan kaedah komputer forensik dan sebagainya. Selepas bukti dapat dikumpul, barulah pihak pendakwa tu diorang boleh membuat dakwaan terhadap suspek dekat mahkamah lah mengikut undang-undang berkaitan. So sebenarnya untuk kadang-kadang kalau kat website ni diorang tak tulis nama ataupun dia pakai akaun palsu, so benda tu adalah satu cabaran untuk mereka lah. Sebab itulah diorang bergabung untuk mencari sampailah jumpa. Sebab dekat mahkamah nanti jika tak punya bukti yang kukuh, mahkamah tak boleh buat keputusan. Okay, so website ni adalah ibarat sebuah buku interaktif lah yang sentiasa berada dekat internet. So ia boleh diaplikasikan dengan pelbagai kegunaan dalam pelbagai industri. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas hujah yang panel kedua kita sampaikan sebentar tadi. Wah, nampaknya terdapat banyak juga kesan baik dan buruk sesuatu website yang sering kita gunakan. Panel ketiga kita nampaknya lebih bersemangat. Oleh itu, bolehkah Cik Humairah menerangkan tentang falasi lain berkenaan dengan media sosial serta kebaikan dan juga keburukan media sosial? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikanlah kepada moderator. Dan sejujurnya saya nak katakanlah bahawa apa yang diajukanlah soalan kan kepada panel ini adalah sangat menariklah untuk kita bincangkanlah pada hari ini.
Okey, seperti kita tahu bahawa media sosial adalah satu platform yang sangat penting lah pada zaman sekarang kan. Dan sekarang ni macam orang, setiap individu memerlukanlah dan menjadi satu keperluan lah pada zaman sekarang. Okey, jadi isu yang saya ingin sentuh berkaitan dengan media sosial ni adalah viral itu sendirilah. Okey, antara falasi-falasi media sosial yang berkaitan dengan viral ni adalah penyebaran berita palsu. Okey, hal ini disebabkan dapat dilihat setiap individu boleh mengupload sesuatu tanpa tapisan daripada pihak-pihak yang tertentu lah, iaitu pihak-pihak yang kerajaan ke ataupun dari segi multimedia ke dan sebagainya, untuk menepasti sama ada bahawa berita itu adalah benar ataupun palsu. Ini dapat dilihat dalam beberapa media sosial seperti WhatsApp, iaitu individu akan berkongsi berita-berita yang mereka miliki dan dapati daripada grup WhatsApp lain dan di-share ataupun dikongsi kepada grup WhatsApp lain. Bagi Facebook pula, individu akan mengupload sesuatu berita dan perkara dalam page untuk pengguna-pengguna Facebook yang lain membacanya. Okey, begitu juga dengan TikTok dan Instagram lah, dan begitu juga lah dengan Twitter. Okey, walaupun demikian, walaupun begitu, antara contoh-contoh yang kita dapat lihat antara berita palsu yang tersebar pada zaman kita sekarang, contohnya pada zaman PKP dahululah, iaitu di mana banyaklah angka-angka kan yang dikeluarkan oleh media sosial berkenaan dengan angka positif COVID. Jadi di situ kita dapat lihatlah kebanyakan yang dalam media sosial ni adalah tidak benarlah ataupun palsu. Dan disebabkan itu juga pihak-pihak berwajib telah mengambil tindakanlah terhadap individu-individu yang telah orang panggil, yang telah menguploadlah angka-angka tersebut. Dan selain pada itu juga ada juga berita palsu yang berkenaan dengan satu datuk, iaitu Datuk Syukri Muhammad, iaitu datuk daripada bahagian Kelantan lah, yang dikabarkan bahawa telah kritikal lah disebabkan COVID-19. Jadi di situ ni adalah antara berita palsu yang kita dapat lihat lah, dan adalah disanggah dan ditentang habis oleh keluarganya. Okey, walaupun kita lihat bahawa banyaklah berita palsu dalam media sosial ni, tapi sebenarnya ada banyak juga berita-berita yang benar dalam media sosial ni. Contohnya dapat diberikan pada audit kepada panel-panel lain, iaitu tentang satu kejadian kemalangan lah yang telah berlaku kan, yang telah diwar-warkan dan dihebohkan lah, iaitu kemalangan berkenaan dengan 5 pelajar USAS kan. Jadi di situ kita dapat lihatlah bahawa berita tu adalah benar dan telah disahkan juga oleh pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak berita sendiri. Okey, antara kebaikan yang kita dapat lihatlah berkenaan dengan falasi ini adalah kita dapat mengetahui sesuatu berita dengan cepat dan pantas tanpa menunggu berita di televisyen untuk kita mengetahuinya. Okey, seperti kita tahulah, berita-berita kat televisyen mesti dia ada waktu kan, macam pukul 1 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 5 petang. Jadi kat situ kita perlukan masa, kita perlukan jangka masa yang lama untuk mengetahui satu berita. Tetapi bila kita ada media sosial ni, kita dapat berita time tu juga. Kejadian itu berlaku, time tu juga akan kita dapatlah maklumat tentang satu berita. Jadi kira macam mudahlah untuk kita mengetahui satu isu lah dalam masyarakat kita. Dan berkenaan dengan keburukan yang kita dapat lihat, iaitu akan menyebabkanlah perselisihan faham antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan dapat menjadikan akan menjadi ketakutan kepada masyarakat terhadap satu perkara. Okey, contohnya saya berikan adalah berkenaan dengan angka COVID-19 sendiri. Dan seperti kita tahu kan, pada zaman PKP dulu kan macam banyak kan angka-angka yang tidak benar lah ataupun palsu kan. Jadi bila masyarakat tengok, masyarakat lihat berkenaan angka tersebut, maka mereka akan rasa takut. Jadi ini adalah satu macam keburukan lah terhadap media sosial lah sekiranya viral ini berlaku. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan balik kepada moderator kita. Okey, baiklah. Terima kasih panel ketiga kita. Nampaknya apabila kesan buruk tentang viral adalah penyebaran tentang sesuatu berita palsu serta kebaikannya dapat mengetahui sesuatu berita dengan pantas. Kita pun sudah sampai ke hujung perbincangan. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri kita kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya,
Penggunaan media sosial bukan sahaja disediakan untuk kebaikan, malah keburukan juga terdapat dalam kandungan isi media sosial. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada, menanya selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Internet merupakan pemangkin negara. Terimalah serangkap pantun indah ini daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu akhir kalam. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.